Tetapi hala tuju dia sama. Manis buah durian, dia bercampur lemak. Manis teh tuan-tuan, dia bercampur kelat. Betul tak? Hampa biasa minum teh tak ni? Lepas tu pula manis gula tuan-tuan. Kalau terlampau manis dia panggil manis hayal, manis melecah. Tu. Yang tu lain pula. Kan? Manis dia lain. Manis juga. Kan? Lagi satu tuan-tuan, tuan-tuan tidur sedap. Bermula pada pukul 9 lepas isyak tuan-tuan tidur sampai bangun subuh. Sedap tak? Sedap. Manisnya tidur. Manis tak? Manis juga. Yang tu bahasa sifat lah. Bahasa sifat memang macam tu tuan-tuan. Jadi bila Nabi kata dapat kemanisan iman, supalah kita minum kopi, manisnya cukup. Supalah kita makan gulai, masin masamnya cukup. Kan? Supalah kita tengok apa-apa, sedapnya tengok. Tu. Artinya cita rasa cukup. Bila cita rasa cukup, makan, minum, dapat kepuasan. Saya susah hati lah semua. Tapi ya. Tak apa. Kalau macam tu tak apa lah. Saya susah hati tuan-tuan, tak apa. Saya susah hati. Tak apa, tuan faham tak apa. Tak faham kat tangan. Okey. Jadi kita dapat kepuasan makan, minum kalau ada cukup rasa. Jadi iman kita pun tuan-tuan, kalau cukup lengkap, manisnya beriman. Manisnya iman kita. Bila manis keimanan kita tuan-tuan, kita rasa puas hidup ini dan puas beribadat. Kita makan puas, sembahyang puas, berpuasa puas. Kalau rasa tak puas hati puasa, tak puas hati sembahyang, tentu ada something wrong, ada masalah, kena cek balik. Di antaranya 3 perkara yang Nabi bagi tahu ni. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ni saya nak selit sikit. Di antara hajat tuan-tuan baru ni, saya baca Quran sempat sekali khatam lebih. Sekali khatam campur dengan 4 kali 4 juzuk ataupun 4 juzuk lebih, hampir 5 juzuk. Iaitu yang saya mampu tuan-tuan. Boleh tak? Banyaklah tu. Kemudian tahlil saya boleh buat 80,000 kali. Saya hadiahkan untuk arwah-arwah tuan-tuan yang bagi nama. Alhamdulillah. Itu yang saya mampu. Tapi alhamdulillah orang boleh juga. Okey, situ pun lagi tuan-tuan. Jadi 3 perkara, bahawa adalah Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada barang yang lain. Yang pertama, tanda kemanisan iman. Kalau dapat 3 perkara ni, artinya dapatlah ia kemanisan iman. Salah satunya Allah dan Rasul lebih utama. Apa-apa pun Allah lebih dahulu, kita letak di depan. Rasul lebih dahulu, kita letak di depan. Artinya Al-Quran kita letak di atas sekali, kemudian diikuti dengan hadis Nabi ataupun apa-apa pandangan daripada Nabi, sunnah Nabi. Jadi artinya yang pertama ni, Allah dan Rasul lebih kasih kepadanya daripada barang yang lain. Kita akan kasih pada Allah lebih daripada segala yang lain. Di bulan Rejab tuan-tuan, sekarang ni bulan Rejab. Tuan-tuan ada yang berpuasa banyak, ada bulan Rejab, alhamdulillah. Saya bulan awal Rejab masih berada di sana lagi. Jadi tuan-tuan, bulan Rejab kan, di antaranya kita disunatkan berpuasa kan. Jadi siapa yang berpuasa tu dia tahu dah, dia nakkan kasih sayang daripada Allah. Okay. Kemudian pula apa yang nak disampaikan oleh Rasul, dia akan bagi keutamaan. Contohnya dia akan titik beratkan apa yang Nabi kata, fadilat bulan Rejab. Contohnya lepas ni diikuti dengan bulan Sya'ban. Kemudian tak lama lagi masuk bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dengar betul-betul, Ramadan Al-Mubarak. Sebahagian masyarakat tuan-tuan bila masuk bulan Ramadan, Ramadan Al-Murtabaq. Murtabaq ada kata. Kita mubarak. Jadi tuan-tuan, bila saya sebut bulan Rejab, Sya'ban, Ramadan, 3 bulan ni banyak kelebihan dia. Dan setengah ulama dia bagi pandangan, dia kata bulan ni bulan Allah.
Sya'ban pula bulan Nabi, bulanku kata Nabi. Yang ketiga Ramadan bulan umatku. Yang penting tuan-tuan, bila kita rasa kemanisan iman, bila sebut Rajab, Sya'ban, Ramadan, hati kita bergelora, hati kita bergelekok. Seronoknya masuk bulan Rajab, seronoknya masuk bulan Sya'ban. Ramadan lagi 9,5. Masuk Ramadan lagi 9,5. Tambah Ramadan pula tuan-tuan, bulan maghfirah, keampunan. Banyak pahala, banyak amalan-amalan kita dilipat gandakan oleh Allah. Daripada 70 sampai 70,000 tuan-tuan, diganda-gandakan. Ya Allah. Tuan-tuan, kata ulama bila disebut Ramadan hampir dah sebulan setengah lagi, lebih tepat sebulan setengah lagi masuklah Ramadan Al-Mubarak. Tanda orang yang beriman, kata setengah ulama, bila dengar kata Ramadan tak jauh dah, dekat dah, hampir dah, hati dia cukup gembira, seronok, seolah-olah pengantin menanti hari perkahwinan. Pengantin lelaki ke perempuan menanti hari akad nikah. Tuan-tuan biasa nikah tahulah kan, ada hak kahwin sekali, 2 kali pun kata. Cuba tanya lagu mana perasaan orang yang sebelum menanti hari pernikahan ataupun hari perkahwinan. Orang yang menanti hari perkahwinan, hati cukup seronok, cuma dia tak apa nak tunjuk je. Dan almari hak beli baju tu, sewa baju, almari tu sehari 3 kali dia buka. Sat-sat dia buka, kemudian dia senyum depan cermin seorang-seorang. Seronoknya menanti hari perkahwinan. Hak kasut lepas dia pakai, disimpan dalam kotak. Lepas dia pakai, disimpan dalam kotak. And kemudian sambil-sambil jalan dia senyum seorang-seorang. Sebab apa? Seronok menanti hari perkahwinan. Tu bandingan ulama. Ulama kata tanda orang beriman, bila dengar kata Ramadan dekat dah, tak jauh dah, hati dia cukup gembira. Ni tanda orang beriman. Tanda orang yang beriman, tuan. Saya nak tanya tuan-tuan, seronok tak bila sahabat kata Ramadan dekat dah? Soalan bocor. Seronoklah. Okey, itu tanda orang yang beriman. Jadi alhamdulillah, kalau tuan-tuan rasa seronok, dia lah tu. Kalau duk moyok je, sikit aku main dah tahun ni. Yang tu bukan seronok, moyok. Artinya tanda orang beriman. Tengok tuan-tuan, dengan hadis ni bila Nabi kata Allah dan Rasulnya terlebih kasih kepadanya daripada barang yang lain. Allah dan Rasul lebih utama daripada barang-barang yang lain. Sama ada barang dunia ataupun perangai-perangai dunia, tuan-tuan. Allah dan Rasul lebih utama. Dengan azan, utamakan azan daripada panggilan isteri ataupun suami. Itu contoh dia. Itu contoh-contoh dia. Baru ada kemanisan iman. Baru rasa seronok, manisnya beriman. Bila dapat kemanisan iman, tuan-tuan, dengan azan, hati susah hati selagi menetap sembahyang. Tu. Sama lah juga kalau kita puasa kita dapat kepuasan sungguh-sungguh. Alhamdulillah boleh puasa hari ni. Alhamdulillah jadi juga. Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali, tuan-tuan, di antara perkara yang dia cinta hidup di dunia ni, dia berpuasa pada hari yang sangat panas. Berpuasa pada hari yang sangat panas, 43 Celsius. Kalau ada lah kaji cuaca pada ketika tu, dia akan telefon, "Weh, kaji cuaca, bila hari yang paling panas kali aku nak puasa?" Jabatan kaji cuaca pun minta mesej dia, hak paling panas esok. Hari esok tu lah dia puasa, tuan-tuan. Itu dia. Itu Sayyidina Ali. Main kat kita, minta Allah, ya Allah, ya Allah, ya Tuhanku, bulan puasa tahun ni musim hujan, ya Allah. Minta musim hujan. Sebab apa? Boleh relax kat rumah. Beza tuan-tuan. Jadi di Mekah dengan Madinah lah ni, tuan-tuan, musim panas. Memang panas sungguh. Mekah dengan Madinah panas lagi. Tu. Kalau kita pergi keluar-keluar pada waktu macam mana kita duduk dalam oven ataupun disambar oleh api.
Tapi ibadat memang kena susah. Kalau kita faham tak puan, ibadat memang kena susah. Lalu mesti panas tuan-tuan. Bila kena panas sana tuan-tuan 14 hari. Mai masuk dalam dewan kita tadi tuan-tuan pakai duk kipas. Bagi aku biasa lah tu. Berkipas tuan-tuan. Anggaplah kedugaan Allah. Lalu mesti panas. Dia akan berlanjutkan sampai bulan 8. Bulan 8 ni bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Jadi biasanya bulan Ramadan ni kurma dia termasak. Panas sungguh. Tu. Sebab tu seronok kalau pergi bulan Ramadan berpuasa di sana. Dengan panasnya, dengan apa ni? Suasana di sana tu memang indah, cantik sangat. Nak makan apa semua ada. Tu cantik sangat. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya nak ambang apa tak tahu. Tok guru saya pesan kat dia tuan-tuan, masa saya pergi pondok dulu lah. Dia kata kalau ada peluang pergilah Mekah. Cuma dia tak abang lah haji atau umrah, pergilah Mekah dia kata. Sebab pergi Mekah ni, orang yang balik pada Mekah tuan-tuan tengok siapa yang pergi dah. Pergi Mekah ni, balik dia kata apa? Tak susah tapi tak senang. Dia Tok guru saya kata. Dia kata balik dia akan tak susah tetapi tak senang. Maksud tak susah ni tak miskin, tak melarat, tak gantung orang. Tak senang ni taklah kaya sangat. Sebab apa? Islam tu sederhana je. Itu Tok guru saya kata. Jadi tuan-tuan, mungkin keberkatan tempat yang mulia. Semasa saya di sana tuan-tuan, saya jumpa dengan Syekh Zaki. Syekh Zaki ni dia orang, Syekh Zaki ni tuan-tuan, dia asal dia memang orang sini, Parit Panjang dah silap saya tu. Tapi dia mungkin dapat kerajaan Saudi, dia duduk di sana. Dan isteri dia ada dua, yang satu isteri dia duduk di Al-Ustaz dan seorang lagi duduk di Mekah. Dan dia banyak duduk di Mekah daripada duduk di sini. Anak-anak dia hak sini mengaji sini, hak isteri yang sana mengaji sana. Cuma aku tak tahu lah. Jadi tuan-tuan, ada satu malam tu saya berkesempatan berjumpa dengan dia di kedai kopi. Kedai kopi di Mekah tuan-tuan. Lagi dia kata, Ustaz di Mekah boleh pok kedai kopi. Saja kami jumpa, bertukar-tukar pandangan. Jadi tuan-tuan, bila kita sembang dia orang Mekah, dia duduk di Mekah tuan-tuan. Dan berniaga di situ dan mengaji di situ. Isteri dia pun orang situ. Dia kata hati dia terlalu susah hati. Memikirkan keluarga, hati dia terlalu susah hati. Sebab apa dia kata? Kalau di Malaysia dia kata ada pondok, kita boleh hantar anak-anak kita pergi pondok, sekolah agama, tahfiz Quran dia kata, dengan kawalan disiplin yang boleh dibanggakan. Tetapi di Mekah tuan-tuan, dia kata di Mekah, orang perempuan, masyarakat wanita di Mekah dia tak keluar rumah. Yang hak kita dah nampak tu, orang Bangladesh lah, Filipina lah, Malaysia lah, Indonesia lah, apa-apa hak tu ada mayak kat atas muka bumi tu. Orang Mekah dia tak keluar rumah. Kalau dia keluar rumah, dia keluar sekejap dalam keadaan berpurdah. Dia panggil apa? Hijab. Dia kata isteri saya sendiri pun dia di rumah, tak mau keluar. Bukan kita tak bagi keluar, tak mau keluar rumah. Anak-anak tak keluar rumah. Tetapi bila duduk di rumah, masyarakat Arab dia kata, orang perempuan sana bila kahwin je, duduk di rumah, duduk saja kan. Masak tak bayar, kemas rumah tak bayar, cuci lantai tak bayar, basuhin baju tak bayar. Itu istimewa orang Mekah. Syarat nak kahwin mesti ada pembantu rumah, ada rumah sendiri. Lepas tu duit 30-40 ribu. Mujuk apa tak jadi orang Mekah. Nikah. Tapi itulah Datuk Arab sana, dia minat orang Asia. Sebab apa? Nak boleh kat sana tu mahal kan. Jadi bila dia cerita, dia kata isteri saya dan anak saya sendiri pun bila duduk di rumah, tak ada benda yang nak buat. Masak ada pembantu rumah, nak sapu lantai ada orang dah. Artinya pembantu rumah buat semua. Cuma tunggu, makan, minum, rehat. Masa duduk saja tu tuan-tuan, masa duduk saja, sambil-sambil itu pegang remote tengok TV. Semua masyarakat Arab yang asal orang situ memang macam tu. Kemudian pula di Mekah, di Arab Saudi sendiri,
Dia punya channel TV dia 90 channel. Kita hak 3 pun tak larat nak tengok tuan-tuan. Kan? Habis-habis hak 3-4 channel ada tengok lah, hari tengok muka bini. Sana tuan-tuan 90 tak kira. Hak Amerika masuk sikit, hak Slovenia masuk sikit, hak Malaysia masuk sikit. Kan? Kira main 90 channel, pilih nak tengok yang mana. Nak tengok hak kurus gemak kurus pun ada, tak pakai pakaian lah. Hak gemuk pun ada tuan-tuan. Ikut nak pilih yang mana. Isteri dan anak-anak orang Arab rosak sebab TV dia. Kemudian dia kata pada satu ketika dia cuba bersembang dengan masyarakat Arab dalam satu majlis. Sembang bab apa? Bab Osama bin Laden mati ditembak ataupun dibunuh. Yang kedua bab Palestin dengan Israel. Masyarakat Arab yang mana buat perjumpaan dengan dia ni, dia bila dia sembang, dia alih isu lain. Tak berminat, tak ada sensitivity tentang berkaitan dengan jiwa-jiwa umat Islam di negara lain yang ditindas. Termasuklah di Israel, di Palestin tuan-tuan. Dia kata hati masyarakat Arab berkaitan dengan Islam dah kuncup ataupun ada bunyi apa? Menguncup. Dia tak berkembang, dia menguncup. Kalau lah dia kata Ustaz Rahizat, tengok di Mekah ada orang mengaji, di Masjidil Haram ada yang mengaji dengan tok guru yang mengajar di Masjidil Haram. Sama jugalah di Madinah tuan-tuan, tengok yang mengaji, cuba cek tengok, bukan dekat tempatan. Orang luar yang mengaji. Orang luar pula yang mengaji, dia kata dia terbagi pada dua. Dia terbagi pada dua. Yang pertama, hak ngaji sungguh. Hak ngaji sungguh ni memang ilmu sungguh. Ambil keberkatan Masjidil Haram, ambil keberkatan Mekah, ambil keberkatan ayat Zam-Zam, ambil keberkatan Tawaf sambil ngaji. Tapi satu golongan lagi tuan-tuan, ngaji bila cuti ataupun ada rombongan umrah masuk, mereka ni jadi mutawif, membantu kerja-kerja ibadat umrah dan juga haji. Dapatlah sedikit pulangan tuan-tuan. Yang ni rugi masa. Artinya masyarakat Arab ni tak ada sensitivity tentang agama. Yang hak ada tu, hak main luar-luar tu, main masuk situ, yang tu bawa ada sikit. Artinya masyarakat Arab ni dilekakan dengan hiburan. Walaupun tak nampak, tapi dilekakan dengan hiburan. Yang kedua, masyarakat Arab, saya cerita ni bukan Islam, bukan masyarakat Islam, masyarakat Arab. Bangsa di sini, bangsa Arab lah tuan-tuan, dari sini Arab. Jadi yang kedua, masyarakat Arab ni tuan-tuan, mereka ni tak rajin bekerja. Yang hak rajin ni berapa orang tu. Masyarakat Arab siang hari mereka tidur. Mungkin faktor cuaca kot panas, mereka akan tidur. Mereka akan tidur bermula daripada subuh, kadang-kadang sampai kat malam. Tetapi malam hari mereka bukan bekerja tuan-tuan. Malam hari kebanyakan mereka lepak, jumpa kawan, sembang. Yang hak kerja tu sikit sangat. Kebanyakan masyarakat Arab ni dia nak kerja yang hebat-hebat. Contohnya jadi pengurus kedai. Hak pekerja dia pula Indon. Hak pekerja lain, pekerja dia tuan-tuan daripada Filipina. Ada yang daripada ada yang daripada Thailand. Tapi Malaysia tak ada lah, yang tak ada kenal-kenal. Sebab apa, Malaysia ni kebanyakan profesional yang bekerja di sana. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, bila digambarkan keadaan yang macam ni, kita susah hati tuan-tuan. Sebab apa? Mekah ni pusat. Mekah ni pusat umat Islam. Mekah ni juga adalah pusat Islam. Dan Mekah ni pusat aktiviti Islam, ibadah Islam, semua duduk di situ. Sebab tu bila baru ni, lebih kurang dalam 3 minggu yang lepas ataupun sebulan yang lepas tuan-tuan, Syekh Abdul Rahman Sudais, Imam Besar Haramain, Imam Besar Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi, berkunjung ke tanah air kita. Tuan-tuan faham tak ni? Sekolah kan. Okay, bila main tuan-tuan, cuba tengok publicity dia. Ada tak diwar-warkan kita nak adakan satu perjumpaan besar dengan Imam Masjidil Haram, nak ambil keberkatan? Ada tak tuan-tuan? Ada tak kita buat perhimpunan sini semua tu nak buat perjumpaan, nak raikan dia? Lepas tu pula buat perhimpunan sambut dia di airport. Di airport tu tuan-tuan, sambut dia sebab dia imam kita.
Imam di Mekah tuan-tuan, imam utama, bukan serupa dengan imam nak baru, bukan serupa dengan imam sedang tak tuan-tuan. Sebab dia adalah imam haramain, tempat paling suci umat Islam di atas muka dunia ini. Ada tak? Tak ada yang sanggup berapa orang tak? Sama juga nak hantar balik tuan-tuan. Nak hantar balik dia pun berapa orang yang hantar balik. Ada tak kerajaan bagi layanan sebagai VVIP, kan? Escort di sini, escort di sana sebagai memuliakan dia sebagai imam kita. Tak ada. Hanya sedikit sahaja ruang-ruang yang diberi dalam media elektronik ataupun media massa, kan? Tetapi dalam masa yang sama di-highlightkan pertandingan diraja apa tu? Pertandingan. Dia tunjuk pula live daripada gereja, majlis akad nikah. Majlis akad nikah siapa? Putra William. Putra William. Dengan kek. Kek kita bulat. Kek dia panjang. Dalam masa dua peristiwa ni dalam masa yang sama, yang mana lebih menonjol? Yang mana lebih menonjol tuan-tuan? Pertandingan tu lebih menonjol lagi, ditunjuk, kemudian akad nikah satu-satu lafaz dia disebut. Saya terpandang je tuan-tuan. Siaran langsung pula tu. Tetapi yang imam ni, ya Allah, akhir sekali ada yang tanya, "Lah, imam Kamai ke?" Ada yang tak tahu tuan-tuan. Ada yang tak tahu. Ni satu bentuk kita dah dapat satu kelemahan. Kita dah ada satu kekurangan yang amat ketara. Tuan-tuan, di Mekah sama juga di Mesir. Seorang imam masjid qaryah lah di sana. Imam masjid apabila mai nak masuk jadi imam, sampai di pintu masjid disambut oleh dua orang Bilal. Disambut oleh Bilal dan Tok Siap dia. Iring sampai ke tempat sembahyang. Di Malaysia tak berlaku tuan-tuan. Tapi kita bukan nak sampai peringkat tu. Apa salahnya kalau kita lakukan sebagaimana imam Masjid Haramain tadi? Ya Allah tuan-tuan. Tapi di situ apabila lemah, masyarakat bukan Islam dan juga masyarakat Barat dah tengok, kan, kebergantungan kita dengan imam-imam, wala kita, kecintaan kita ataupun kemuliaan kita sanjung imam-imam ni lemah tuan-tuan. Kalau tu kampung-kampung lebih lagi lah, kan, dia sebut Ustaz Man ke sini dia. Aku tak tahu orang ada. Itu contoh sikit ya. Tapi nak cerita tuan-tuan, bila sebut imam ni dia adalah pemimpin. Imam Haramain ni pemimpin kepada dua tanah haram. Tuan-tuan bayangkan dia buat ibadat, dia hafiz pula. Kemudian pula dia mahir dalam 4 mazhab. Bahkan lebih pada tu. Yang ketiga tuan-tuan, dia orang yang berpendidikan tinggi, doktor falsafah. Bukan lekeh orang dia tuan-tuan, bukan lekeh orang dia. Oleh kerana kaitan dia Imam Haramain, imam dua tanah suci tuan-tuan, memang hebat sungguh. Dia jadi imam yang pertama tuan-tuan, sembahyang di Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Tak ada banding dengan masjid-masjid yang lain. Disebut dalam kitab Al-Jawahirul Mawhub, kalau kita baca Quran satu ayat di Masjidil Haram, samalah atau perbandingan dia beribu-ribu ayat masjid yang lain. Kalau kita sedekah 1 dirham, disebut dalam kitab tuan-tuan, 1 dirham di Mekah, samalah kita sedekah beribu-ribu dirham di masjid-masjid yang lain selain daripada Madinah dan juga Masjidil Aqsa tuan-tuan. Kalau dia jadi imam agak pahala sama. Lepas tu hak jadi ikut belakang dia tu berapa orang? Puluhan ribu tuan-tuan sekali ikut semayang dia, menjadi makmum di belakang dia. Memang dimuliakan, bahkan darjat dia tinggi tuan-tuan. Tapi bila mai di rantau-rantau lain tuan-tuan, sambutan dia hamba. Di sini dah nampak sensitiviti keagamaan bagi umat Islam dah lemah ataupun slow. Itu satu contoh, satu contoh. Itu satu contoh. Jadi kembali pada kita hadis tadi tuan-tuan, apa-apa pun kita kena utamakan Allah dan Rasul. Itu menunjukkan bahawa kemanisan iman.
Cuba tuan-tuan fokus balik apa yang saya cerita tadi dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab tuan-tuan, yang ketiga yang saya parti tengok, tuan-tuan tak bisa pergi, esok pergi parti. Tapi jangan lebih parti tu Arab saja. Nampak so? Jadi tuan-tuan, satu lagi, bila saya duduk kedai kopi, saya duduk sembang hal-hal yang berkaitan dengan tadilah. Kemudian di sebelah tu dia ada satu meja. Satu meja tu Arab ada 6 orang. Tuan-tuan, dia tempah nasi. Dia tempah nasi Arab kot. Saya pun tak tahu nasi apa. Dia paling mengikut mata lah. Satu talam. Talam dia pula lebih besar daripada talam kita. Rasa-rasa lah kalau kita pergi duduk selumbuk atas talam tu, celui tu. Hidup sila tu. Besar talam dia tuan-tuan. Kemudian nasi pula dia bobor. Nasi Arab ni dia serui sikit. Dia tak macam kita, dia serui-serui. Rasa panjang-panjang nasi dia. Nasi mandi ya. Dia bobor nasi tuan-tuan. Daripada bucu talam ni sampai bucu talam ni penuh. Macam mana bukit tu. Penuh. Atas nasi ni pula tuan-tuan, barulah daging bakar. Kipas ke, kambing, wallahualam. Dia letak seketul sebelah kambing tu dia letak atas. Bila dia letak sana tuan-tuan, bau dia sampai kat kita. Meleleh ya aliok tuan-tuan. Kalau nak hirup, punya bau sedap lah tuan-tuan. 6 orang tadi makan. Tahu dia makan apa? Dia makan dia habis atas dulu, lepas tu baru gerik nasi. Nasi yang dia habiskan tuan-tuan hanya 1/3 saja. Tak sampai. Bila bertimbun lagi yang masih ada tu bertimbun lagi. Sebab dia pun makan nasi sikit, makan lauk tu banyak, kambing tu banyak. Habis selesai dah sembang hoha-hoha, nak balik tuan-tuan, pelayan kedai tadi mengambil di talam tadi nasi-nasi masuk tong sampah. Tuan-tuan, kita rasa innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Membazir itu saudara syaitan. Rupanya masyarakat Arab dia tak terjemahkan ayat Quran ini dalam diri dia. Tu. Bukan masyarakat Islam, masyarakat Arab saya cerita ni. Kemudian nak berlaku pula tuan-tuan. Mungkin Allah nak tunjuk kat saya dan juga tuan-tuan sekalian. Kami ada satu majlis makan malam. Dalam rombongan kami ni ada satu majlis makan malam sambil berkelah. Tuan-tuan, atas bas ada 38 orang. 38 orang tu termasuk driver seorang 39. Kemudian mutawif di sana seorang 40 cukup-cukup. Bila kami singgah makan malam di satu, nak kata pantai atau tak pantai, di padang pasir juga, Kelah. Kemudian disediakan 2 talam nasi mandi dah pun. Satunya ayam bakar, satu laginya kibas bakar. Tuan-tuan, 38 orang makan 2 talam tak habis tuan-tuan. Masih berbaki lagi lebih kurang setengah talam. Banding dengan tu Arab makan, ya Allah. Rupa-rupanya mungkin Allah nak tunjuk kat saya. Inilah di antara orang walaupun Zahiriyah dia nampak acuan-acuan Islam tu ada dengan jubahnya, dengan cantik berserinya tuan-tuan, tetapi hiasan dalaman Islam kita tu tak cukup ataupun tak sempurna. Di situ kita dapat pengajaran. Jadi saya cerita tadi kat tuan-tuan semua, tuan-tuan faham. Sebab apa tu guru kita ajar, ayah-ayah kita ajar, kalau makan nasi jangan tinggal nasi walaupun sebiji. Okey, kalau tak tinggal nasi walaupun sebiji tuan-tuan, kita akan dapat 400,000 pahala. Kemudian yang kedua, iblis akan merintih aku nak makan apa, sebab tak bagi can kat dia. Kalau kita bagi can dia gemuk sihat, dia duk goda kita. Kalau bagi dia turun gemuk, jangan bagi makan kat dia. Tu yang tu guru ajar kita tuan-tuan. Betul tak? Okey. Dalam hadis ini yang pertama ialah kita kena Allah dan Rasul terlebih kasih kepadanya daripada barang yang lain. Itu yang pertama, tanda halawatul iman, adanya kemanisan iman dalam diri kita. Yang kedua,
Dan bahawa kasih ia akan seseorang yang mana tidak dikasihnya akan dia melainkan kerana Allah. Yang kedua tuan-tuan, kisah kasih sayang sama-sama kita ni sebagaimana kita kasih sayang diri kita sendiri. Kerana Allah. Kita sayang kat kawan-kawan kita ni kerana Allah, bukan kerana duit dia, bukan kerana jawatan dia, bukan kerana pangkat dia, bukan kerana kebolehan dia, tetapi kita bergaul, berkawan, jadilah taulan, rakan dan sebagainya kerana Allah tuan-tuan. Kita pergi kenuri tuan-tuan kerana Allah, bukan kerana tuan rumah kenuri. Kita tolong tuan-tuan kerana apa? Kerana Allah. Siapa yang ada, dia tanam, dia paku siap dah. Apa-apa kerja yang aku buat di dunia ni kerana Allah. Berkawan, bersaudara kerana Allah, insya-Allah itu tanda dia dapat. Yang kedua, kemanisan iman. Ni golongan yang kedua tuan-tuan. Kalau lah kita buat kerana manusia, artinya tidak ada tanda-tanda kemanisan iman. Leno. Sebab apa? Disokong oleh satu hadis Nabi SAW yang Nabi kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhabba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman, artinya tidak sempurna iman seseorang kamu sehinggalah dia kasih kepada saudara-saudara dia sebagaimana dia kasih pada diri dia sendiri. Hadis ni tuan-tuan boleh buka dalam kitab hadis 40 Imam Nawawi, ada dalam tu. Rasa-rasa kalau mau pedih kampung. Tuan-tuan rasa tak? Tak? Teruk aku macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ayat tahu ni. Tapi tak tahu lah jam 3 dah. Tapi itu yang kedua lah. Ini semangat sikit, kuat sikit semua. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dan bahawa benci ia akan kembalinya kepada kufur. Kemudian daripada bahawa dilepas akan dia oleh Allah daripada sebahagian benci, ia bahawa dicampak akan dia ke dalam neraka. Macam mana kita rasa kadang-kadang Allah campakkan, Allah lontarkan kita dalam neraka, bagaimana tu jugalah kita rasa sebagaimana kita tinggalkan maksiat, kemungkaran ataupun dosa-dosa, tak akan kembali lagi, seolah-olah kita rasa seolah kita dicampak ke dalam neraka. Bila rasa perasaan macam tu tuan-tuan, ada tanda-tanda kemanisan iman. Supaya juga tuan-tuan tengok maksiat, Allah benci semua. Kalau boleh lah dihapuskan semua. Contohnya maksiat, apa-apa yang berkaitan dengan dosa dan sebagainya. Kalau ada dalam hati tuan-tuan benci, anggap kalaulah aku buat, kembali lagi sama seolah-olah aku dicampak oleh Allah dalam neraka yang penuh dengan azab dan sengsara, kesiksaan Allah. Kalau rasa macam tu, ada tanda kemanisan iman. Tapi kalau tengok Allah dia bawa berkilik perempuan, lelaki, dia bukan kita. Keluarga mereka tu jiran, bukan kita. Karya mereka bukan karya kita. Anak mereka bukan anak kita. Kalau duk mimbuh tu tuan-tuan, tidak ada kemanisan iman. Kemanisan iman ni penting tuan-tuan, sebab dia akan mempengaruhi diri kita untuk lebih berdaya saing untuk melakukan ibadat dan kerja-kerja taat kepada Allah. Kalau iman kita, bila sebut iman ni tuan-tuan, kepercayaan dan keyakinan kita. Kalau keyakinan, kepercayaan kita tak ditopak, tak dijaga tuan-tuan, bila lemah, kita tidak ada rangsangan untuk kita melakukan ibadat. Sebagai satu contoh tuan-tuan, kemarin Jumaat kan, kemarin dulu ada seorang main jumpa saya. Main jumpa, dia tu bukan orang lain tuan-tuan, nak karya saya juga. Bila main nak minta tolong cok borang zakat, saya tak kenal dia. Dia telefon, "Ustaz duduk di mana? Nak minta tolong sikit." Cantik sikit dia kata, pandai cantik sikit. Kemudian tak apa, saya kata nak jumpa saya, mai dia jaga agama sekarang saya dah. Saat ni saya nak keluar ada program lain. Dia pun sampai, tak sampai 2 minit sampai. Dia sampai tu, kita ni kadang-kadang mungkin Allah nak tunjuk tuan-tuan, kadang-kadang riak je kita faham kan.
Dia main duduk di kursi depan, dia bukan duduk supaya tuan-tuan duduk elok. Dia main duduk, dia buka dada, duduk tunggu. Orang buka dada ni, kalau orang Kelantan punya orang kedai-kedai di sini lah, agak keras kepala lah macam tu. Dia duduk, dia buka dada. Kalau tuan-tuan orang main nak minta tolong buka dada, sudah bagi penyapu lah. Itu cara nak kenal lah. Kemudian tuan-tuan, saya tanya dia, apa hajat? Dia kata, ni anak saya nak sekolah, dapat borang zakat untuk bantuan anak sekolah IPT. Lepas tu saya tanya dia, duduk mana ni? Sebab saya tak kenal. Duduk mana? Dia kata duduk sini, dekat lah, bawah atas ni. Tinggal taman dekat lah. Lepas tu kerja di mana? Pukul dia kerja di luar, balik malam, siang kerja, balik malam. Memang kita tak kenal semua lah tuan-tuan. Dia kata tak, dia kata balik sejak tahun 2007 duduk sini, memang kerja dekat kebun memang. Tanya pula, kebun di mana? Kebun di belakang rumah lah. Dekat ni. Lepas tu malam-malam duduk di mana tak? Dia kata malam tak pergi mana, malam balik habis-habis dekat maghrib sampai sembahyang sak dengan maghrib dekat-dekat dia kan. Dengan aku tu kan. Maghrib lepas tu saya tak pergi mana lah, saya sandang tengok TV. Sembahyang tak? Dia tak sembahyang. Saya tak tengok orang. Dia kata saya tak main masjid. Saya puji dia dalam hati lah, pergi depan kan, sebab dia contoh betul. Dia kata dia tak main masjid, cuma dia sembahyang hari Jumaat. Tu pun dia kata sembahyang Jumaat, lepas Jumaat saya balik terus, sebab kau saya pergi tengok kebun. Lah ni kan tak tahu, dia kata pencuri ramai. Tu alasan dia tuan-tuan. Bagi salam dia balik hari Jumaat saja. Kemudian kata kebetulan malam tu ada kita buat subuh Jumaat tu kita ada tazkirah. Tuan Syekh agama bagi tazkirah subuh, kuliah subuh. Saya abang ada pagi esok mainlah kita ada kuliah subuh dan juga sarapan pagi beramai-ramai. Memang betul pun. Memang program kita buat macam tu. Dia kata saya subuh minta maaf lah. Tuan-tuan kadang-kadang subuh olok-olok, tapi inilah realiti dia tuan-tuan. Dia kata saya subuh minta maaf lah, saya keluar awal dah pergi kebun. Dia kata pergi kebun, kemudian kadang-kadang hantar anak di sekolah Ustaz. Lepas tu petang dia saya balik. Saya masjid saya tak pergi minta maaf. Cara saya mengaji di TV. Dia kata lah semua cukup lah. Dr. Syedi Masikah pun adalah ruangan salat sembang-sembang. Kemudian TV 9 pun ada, tanyalah ustaz tazkirah apa banyak dah. Dia kata Ustaz, yang tu hak lebih, maksud dia tu hak lebih popular. Hak tu lebih popular sebab kealiman ni pa ustaz-ustaz yang keluar TV ni tuan-tuan memang the top 10. Artinya hak masjid-masjid ni the low profile kot. Macam tu lah lebih kurang anggap. Jadi saya kata tak, saya ni tanggungjawab saya nak bagi tahu program yang ada di masjid. Kemudian saya suruh main. Nak main tak main tu atas bang lah. Dia kata apa? Yalah betul lah, nak main tak main tu atas saya. Tanggungjawab ustaz tu lepas lah. Tapi saya tak boleh nak main masjid dia. Dia apa ustaz tak boleh main masjid? Dalam hati saya lah celakui ni. Dalam hati lah celakui ni. Kemudian boleh tak abang main sekali-sekala? Sebab apa masyarakat ada main masjid dia nak kawan. Kami di masjid ni nak kawan orang, bukan nak kelih lah, nak kawan, nak cari kawan. Dia kata tak apa, berkawan tu tak apa, dia kata. Tapi saya tak boleh nak pergi masjid, saya banyak kerja ni. Tu dia punya kerah dia tu. Akhir sekali dia kata apa? Dia kata atas saya nak pergi tak pergi. Tu Imam dah tegur dah saya, dia kata atas saya nak pergi tak pergi. Saya pun tuan-tuan saya sebutlah, saya anak-anak karya saya kadang-kadang jemput saya sembahyang jenazah, kadang-kadang tahlil, angkat nikah. Tu hak mereka nak jemput. Tapi atas saya nak pergi tak pergi je. Benar tu. Jadi tuan-tuan, itu sebahagian. Jadi kerana masyarakat macam tu lah. Kadang-kadang dia fikir supaya masyarakat Mekah lah. Hak tu lah, hak masyarakat Mekah tu. Hak orang Islam tu tidak masalah. Jadi tuan-tuan, saya dibekalkan sikit lah maklumat ni. Tuan-tuan, saya baca sikit lah. Kenali Imam Masjidil Haram. Tak apa kot tuan-tuan?
Hari Jumaat 22 April 2011, tatkala ramai manusia khususnya anak muda remaja terkinja-kinja teruja, malah ada yang pingsan dengan kehadiran Justin Bieber. Negara kita seolah-olah diselamatkan dengan kehadiran Syekh Abdul Rahman Sudais, seorang imam dan khatib Masjidil Haram yang tersohor dalam kalangan masyarakat dunia. Jadi kalau nak baca semua panjang ya. Biodata imam. Kita tengok biodata imam di bawah. Untuk gamak kita gamak. Bawah. Okey, nama penuh beliau ialah Abdul Rahman bin Abdul Aziz bin Abdullah bin Muhammad Al-Sudais, merupakan imam dan juga khatib di Masjidil Haram. Dilahirkan pada tahun 1382 Hijrah di Riyadh, Arab Saudi. Beliau membesar dan menuntut ilmu sejak dari kecil di sana. Beliau telah menghafaz Al-Quran di bawah seliaan beberapa orang masyayikh. Masyayikh ini kutub buruah, alim-alim ulama. Antaranya Syekh Muhammad Ali Hasan. Setelah beliau menamatkan pengajian sekolah rendah, beliau telah memasuki Ma'had Al-Ilmi di bawah naungan Universiti Imam Muhammad bin Saud, Riyadh. Kemudian beliau melanjutkan pengajiannya ke peringkat ijazah sarjana muda di Universiti Imam Muhammad bin Saud dan telah banyak berguru dengan tokoh-tokoh pendidik berkemuka di sana. Sewaktu beliau masih menuntut di universiti, beliau banyak mengikuti halaqah-halaqah atau pengajian-pengajian halaqah ni, cara-cara pondok mengaji keliling untuk guru. Pengajian ilmiah bertalaqi di masjid-masjid sekitarnya. Antara gurunya ialah bekas mufti kerajaan Arab Saudi, Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Abdul Razak Afifi, Syekh Saleh Al-Fauzan dan lain-lain. Beliau dilamar untuk menjawab jawatan imam Masjidil Haram setelah didengar bacaannya ketika mengimamkan solat di universiti. Beliau akhirnya berhijrah ke Mekah dan memegang jawatan tersebut diiringi dengan kejayaan memiliki ijazah lanjutan sarjana dan ijazah kedoktoran PhD dari Universiti Al-Ummul Qura Mekah Al-Mukarramah. Beliau juga turut dilantik menjadi profesor di Universiti Syariah di situ. Secara ringkas tuan. Dan dia terlibat dalam banyak aktiviti dalam peringkat antarabangsa. Artinya orang yang hebat ni. Alim hebat, sofa sedap pula. Lepas tu pula rupa pun ada tuan-tuan. Tapi tu pasal dia dengan saya cepik sikit lah kot. Pasal saya kubur, dia gemuk sikit. Saya tak ada orang puji kot. Jadi kita faham ni orang hebat lah. Orang hebat, memang hebat semua tuan-tuan. Allah. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, semasa di sana kami dibawa melawat. Dibawa melawat yang sekitar Mekah tu, Mekah lah tuan-tuan. Jabal Sur, Jabal Rahmah, semua dan tempat-tempat yang lain. Kemudian di Mekah juga tuan-tuan sekarang ni, kalau ikut sebagaimana Nabi kata dulu, bangunan yang melebihi satu bukit yang ada di sebelah Kaabah, binaan Kaabah. Di sebelah bukit tu tuan-tuan, di sebelah Kaabah atau binaan Kaabah ni dia ada satu bukit. Saya tak ingat bukit apa nama. Jadi bukit itu tinggi, paling tinggi di kota Mekah. Kalau apa-apa bangunan yang naik melebihi bukit itu di antara tanda-tanda kiamat. Tiba-tiba tuan-tuan, Raja Mekah, Raja Arab Saudi, King Abdul Aziz apa kita tu, dia buat istana, dia taruh bukit tuan-tuan, dia buat istana di atas bukit tu. Bila buat jadi siap je istana di atas bukit tu tuan-tuan, dengan indah cantik apa semua, artinya berlakulah salah satu tanda-tanda kiamat. Sebab binaan melebihi bukit. Okay. Kemudian yang kedua tuan-tuan, Allah tak izin pada satu ketika dengan Ishak sedut ayat Zam-Zam naik ke istana. Sedut tak naik-naik tuan-tuan. Ulama Mekah mengatakan bahawa kemungkinan Allah tak izin. Itu yang kedua. Yang ketiga, Maulid Nabi sebelah Babu Salam ni masih ada sampai sekarang. Itu pun nak dirobohkan, cuma tak berani je. Lalu cara nak selamat dia di atas Maulid. Maulid ni tempat kelahiran Nabi, dibina satu perpustakaan di atas tu.
Itu cara nak selamatkan dia. Itu yang ketiga, tuan-tuan. Kemudian yang lain-lainnya, tuan-tuan, akhir sekali, di Madinah, cara di Madinah adalah tempat-tempat lawatan sejarah. Yang saya nak cerita di sini di Jeddah, tuan-tuan. Di Jeddah ni dia ada satu makam Siti Hawa. Tuan-tuan tu lah saya suruh pi. Nampak tak mau pi. Di Jeddah dia ada satu makam Siti Hawa, nenek kita, tuan-tuan. Cuma tak boleh nak masuk dalam sebab apa, dia pagar tutup terus ya. Boleh ziarah, boleh bagi salam dan mendoakan. Kemudian di bawah pelawat juga di Jeddah, tuan-tuan. Di Jeddah ada satu istana. Panjangnya lebih kurang 1 kilometer. Istana panjang. Lebar tak tahu lah. Dekat dengan muara ni, dekat dengan pelabuhan Jeddah. Jadi istana ni cukup indah, berada di atas permukaan bumi. Kemudian di tengah laut dekat dengan istana ni dia ada satu hayat pancutan. Dia pancutan tu dia tekan naik lebih kurang 35 meter. Tinggi, tuan-tuan. Kemudian dia tembak cahaya. Cantik waktu malam. Nampak hayat pancut tinggi. Kata mutawif ni, tuan-tuan, di bawah pancutan air itu ada lagi satu istana dalam perut laut. Tak tahu berapa tingkat dia dalam perut laut tu. Istana bagi Raja Arab Saudi sekarang ni, Syekh Abdullah sekarang ni, muda-muda kan. Itulah istana dia. Yang atas ni nak beranak dia. Yang dalam perut laut tu tak nampak, memang tak nampak. Hanya nampak pancutan air saja. Dalam tu adalah istana yang besar untuk Raja Abdullah dan saya juga fikir kata mereka ni buat duit semua, duit banyak, kaya. Ya Allah. Tapi yang istana dalam laut tak boleh masuk lah. Cuma tahu saja. Tuan-tuan, saya tak tahu apa mungkin keberkatan bumi Aulia, bumi Anbiya ni kan, pemimpin-pemimpin yang kaya sekali, ataupun sebalik, wallahualam lah. Tapi nak kata kadang-kadang menjangkau luar pemikiran, benak pemikiran kita, tuan-tuan. Kita tanya orang sana, kereta sini kereta hebat-hebat, sana semua pakai kereta mewah, tuan-tuan. Tak ada pakai kereta jenazah, tak ada. Sana semua kereta mewah, tuan-tuan. Camry, tuan-tuan, hak kerajaan Perak pakai tu, Camry tu, sana baru 35,000. Sebab kerajaan Arab Saudi dia tak ambil cukai, sikit pun tak ambil cukai. Kita jadi 100 lebih ya, 125,000 sebab cukai import, cukai macam-macam cukai, ada lagi 3 cukai. Dah jalan dah, ada lagi satu cukai jalan lah. Dia banyak cukai, tuan-tuan. Sana dia tak ada cukai langsung. Dia tak ambil sikit pun cukai. Kemudian tuan-tuan saya tanya minyak. Minyak sini berapa kau? Dia kata minyak sini 1 liter 45 sen. Kita 1 liter RM1.8. Minyak kan? RM1.8. Kita masuk RM1.5. Sana 45 sen. Saya tanya Ustaz Mujib. Ustaz Mujib ni dia orang yang orang alim di sana. Dalam jumpa dia. Sini ada tak parking kereta? Dia kata parking kereta ada dan kena bayar. Saya mudah lah. Saya buat kunci kereta saya 2. Bila pergi parking malah nak bayar, saya start kereta tak tutup, lepas tu kunci ulang satu lagi. Biar kereta dalam keadaan enjin masih hidup. Mereka nak main saman tak boleh lah. Selamat saman dia tak. Minyak murah dia tak. Ya Allah. Tapi ayak sana mahal, tuan-tuan. Ayak 1 liter RM1. Minyak 1 liter RM4 Ayak mahal lagi. Jadi tuan-tuan dan puan yang saya muliakan, itu ada kemuliaan, 3 kemuliaan tadi yang mana saya baca tadi. Jadi tuan-tuan, walaupun dengan satu hadis, tuan-tuan boleh ambil iktibar dan dapat jadikan panduan, insya-Allah lah. Insya-Allah. Jadi itu sajalah pada hari ini. Saya rasa nak berhenti dulu, masuk peti tengah. Masa serak. Cuma satu lagi, tuan-tuan, pada raya haji ni, sekali lagi saya nak menunaikan amanah masyarakat juga lah, iaitu korban dan juga akikah di Kemboja. InsyaAllah tata kerja saya pun dah siap. Artinya kali ini perjalanan dulu Taksum dan lepas tu Amai lah masyarakat yang ada ni yang bersafi. Kali ini kita akan turun di Phnom Penh dan
beristirahat di situ sehari untuk shopping dan sebagainya dan bermalam di situ. Pada hari yang kedua di sana tuan-tuan akan turun ke Kampung Cham dengan naik van insya-Allah dan akan berkorban sehari di situ bersama masyarakat kampung dan kita jadi orang kampung tidur di situ. Kemudian pada hari yang ketiga pula tuan-tuan terus masuk ke Vietnam, Ho Chi Minh. Akan berada di sana semalam. Kemudian seharinya kita akan membeli blok selesai kita akan naik penerbangan daripada Ho Chi Minh balik semula ke KLIA. Itu secara ringkas tuan-tuan. Jadi kali ini saya nak bawa tak ramai lah, lebih kurang dalam 18 orang saja. Sebab malas nak naik bas, kali ini nak naik cepat sikit. Jadi siapa yang berminat macam itulah. Jadi keseluruhannya